Allah pada sesi yang lalu telah pun kita menjelaskan sedikit sebanyak tentang kepentingan menuntut ilmu dan kepentingan untuk kita meluangkan sedikit masa untuk perkara yang bermanfaat, yang mana sepatutnya dalam kehidupan kita perkara yang paling bermanfaatnya ialah sepatutnya kita gunakan pada masa-masa yang berharga bagi kita. Namun begitu, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekurang-kurangnya kita dalam kehidupan kita janganlah kita langsung tidak ada masa untuk kita upgradekan diri kita dan untuk kita memperbaiki diri kita ke arah perkara yang lebih baik ataupun ke arah perkara yang lebih aslah untuk kita, insya-Allah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk kelas kita yang kita adakan secara dua mingguan lah, kita kata secara 2 mingguan, iaitu kelas pengajian fardu ain secara online. Oleh kerana kita mungkin mengalami kesukaran untuk berjumpa, maka kita sama-samalah untuk kita mendengar dan mengambil sedikit manfaat lah daripada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah taala. Baik, kitab yang kita cadang ataupun kita gunakan dalam pengajian ini bukanlah suatu kitab yang besar dan mungkin kelihatan agak nadir bagi sebahagian orang, ataupun kelihatan tak pernah dengar mungkin nama kitab ni. Kalau nama kitab pondok, kitab Melayu, Sulamul Sibian, Sulamul Mubtadi, ataupun lebih tinggi sikit lagi Faridah dan sebagainya, tu mungkin kita biasa dengar, Matlaq Badrain dan sebagainya. Namun begitu, bukanlah kerana kitab-kitab itu kita tidak gunakan bererti kita tidak menghargai dan menjunjung kitab-kitab para ulama Melayu kita, bukan. Tetapi atas dasar kita nak memudahkan pemahaman berdasarkan kepada mazhab Syafi'iyah, maka insya-Allah kita gunakan kitab yang paling ringkas lah. Jadi kitab yang kita gunakan ni adalah kitab Aujazul Mukhtasarat fi Ilmi al-Hali ala Madhhab Sadat Syafi'iyah. Maka nama kitab ni diberikan Aujazul Mukhtasarat. Dia sebenarnya mukhtasar tu, kalimah mukhtasar tu sendiri dah menunjukkan ringkasan sebenarnya. Okay, bila kita sebut mukhtasar, dia kerana tartib pengajian kita bagi setiap orang, tartib pengajian dia tak boleh langkau kepada level yang mutawwalat, level yang tinggi-tinggi, level yang mujalladat, berjilid-jilid dia punya kitab. Kerana ilmu itu adalah mengikut tartib dia, secara tarakki, secara tartib dia. Dia mesti langkah demi langkah, tangga demi tangga. Sebab tu kalau kitab Melayu contohnya disebut Sulamus Sibian, tangga-tangga bagi anak-anak. Sulam itu tangga bagi anak-anak. Kerana pengajian fardu ain ni sepatutnya dimula dengan peringkat-peringkat Sibian, ataupun kitab yang lain Sulamul Mubtadi, contohnya karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, tangga-tangga Mubtadi, iaitu orang-orang di peringkat permulaan. Tapi janganlah kita rasa bila kita mengaji ilmu fardu ain ni maka kita ni kanak-kanak, bukan. Tetapi level kita sekarang ni adalah level Mubtadi, di mana kita baru nak kembali. Bagi yang dah belajar, alhamdulillah, dia akan melalui proses murajaah. Tapi bagi yang belum belajar, ataupun mungkin dia dah belajar sikit-sikit waktu sekolah rendah dulu, maka ini adalah suatu peluang bagi dia untuk mengenal dengan lebih lanjut perbahasan-perbahasan tentang 3 ilmu utama dalam Islam, iaitu ilmu akidah yang pertama, dan kemudiannya ilmu fiqh tentang ibadat, dan beberapa perkara tentang ahkamul muamalat, tentang perkara-perkara yang terkait dengan muamalat, dan kemudiannya perkara tentang tasawuf. Itu tasawuf yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, itu berkaitan dengan
penyucian jiwa, penyucian diri. Itu ilmu tasawuf dipanggil. Maka kitab ini adalah kitab yang dia mukhtasar, ringkas, tetapi dia aujaz. Aujaz ni maksudnya yang paling ringkas. Maknanya jika kita lihat dalam sebahagian kitab yang mukhtasar, mungkin kita dapati ada perkara-perkara yang pengarang kitab ini tidak masukkan dalam kitabnya tentang apa perkara yang telah disebut oleh para ulama dalam kitab yang mukhtasar. Tetapi bukan bermakna pengarang tidak memandang perkara itu penting. Bukan. Tetapi perkara tersebut disyarahkan. Maksudnya daripada sudut matannya itu, ia adalah yang paling ringkas. Dia adalah yang paling ringkas, seringkas yang mungkin pengarang buat untuk ilmul hal. Bila kita sebut ilmul hal, al-hal ni menunjukkan kepada serta-merta sebenarnya. Ilmul hal ni, kalimah al-hal ni dia sebenarnya menunjukkan serta-merta. Serta-merta. Maksud serta-merta di sini ialah sekiranya seseorang dia menjahili perkara ini, maka hendaklah dia serta-merta mengaji perkara ni. Dia tak boleh tangguh dalam hidup dia. Nantilah, tunggu umur 60 baru aku mengaji, dah pencen baru aku cari masjid untuk mengaji ilmu fardu ain. Sedangkan ilmu fardu ain ni ialah perkara yang dia buat sehari-hari dalam hidup dia. Seawal daripada dia celik mata sampai dia pejam mata balik untuk tidur, hidup dia penuh dengan perkara-perkara tuntutan-tuntutan ilmu fardu ain. Jadi kalau dia menjahili perkara tersebut, dia buat tak tahu je lah, tak apalah umur 60 nanti dia baru nak mengaji kan. Contohnya, maka itu adalah kerugian buat dia. Kerana apa? Kerana boleh jadi seseorang itu dia melaksanakan solat, contoh dia melaksanakan solat, tapi hakikat syarak dia bukan solat, tetapi dia buat gambaran solat. Dia buat gambaran solat. Dia bukan solat, dia buat gambaran solat. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, di mana ada seorang lelaki dia solat di hadapan Nabi. Dia solat, dia masuk masjid, kemudian dia solat. Kemudian habis solat, dia pergi jumpa Nabi, dia bagi salam pada Nabi, lalu Nabi kata, engkau belum solat lagi. Maka dia pun solat balik. Kemudian habis sembahyang, habis solat, dia datang balik pada Nabi, Nabi kata, engkau belum solat lagi. Masya Allah. Kali ketiga dia buat, dia ada banyak riwayat lah. Kali ketiga dia buat, maka dia datang balik jumpa Nabi SAW, maka Nabi kata, engkau belum solat lagi. Maka dia pun balas kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dah melaksanakan sesempurna yang aku tahu. Maka Rasulullah pun kata, itu bukan solat. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan dia, dan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah perintah kepada sahabat yang lain untuk mengajarkan sahabat tersebut untuk melakukan solat. Ini menunjukkan bahawasanya pada zaman Rasulullah pun dah wujud dah orang yang dia melakukan gambaran amal. Dia melakukan gambar amal. Maksud gambaran amal ni ialah bila kita beramal, bila kita buat solat contoh, bila kita buat satu amalan, orang yang di luar daripada perbuatan kita tu, dia melihat kita, oh dia sedang solat. Contoh, oh dia sedang solat. Okey, orang luar melihat, oh dia ni sedang solat. Tapi rupa-rupanya dia bukan solat, tetapi dia buat gambaran solat. Mungkin pada bacaan Al-Fatihahnya salah, mungkin pada tumakninah dia salah, mungkin pada rukuknya salah, mungkin pada sujudnya salah, mungkin pada seawal takbiratul ihram dia dah salah. Maka ini menjadikan dia buat gambaran solat yang dia sangka itu solat, tapi pada hakikat syarak dia tak solat. Bila dia tak solat, maksudnya dia punya akaun solat pada hari itu belum lagi sempurna. Contoh macam kita sehari-hari kita wajib solat 5 waktu. Ya, solat yang mafruḍah, solat yang fardu atas kita 5 waktu. Sepatutnya bila kita dah solat subuh, maka kewajipan ataupun pertanggungjawaban yang ditanggung oleh kita untuk solat subuh dah selesai. Kemudian solat zuhur dah selesai. Kemudian solat asar dah selesai. Solat maghrib dah selesai. Solat isyak dah selesai. Kalau kita buat semua tertib solat ni dengan caranya yang betul, bi'tiyani syurutihi wa arkani,
dengan mendatangkan kesempurnaan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Tapi kalau dia buat gambaran solat, walaupun dia solat tu setengah jam lamanya, dia tidak lagi melepasi pertanggungjawabannya tu belum lagi dilangsaikan. Maknanya dia belum ditunaikan pun pada hakikat syarak. Jadi tak boleh seseorang yang belum lagi mengaji fardu ain ataupun dia belum lagi belajar tentang solat contohnya, dia kata tak apalah, aku dah selesai dah solat aku contohnya. Soal terima tak terima tu Allah Ta'ala punya kerja, dia kata. Solat aku dah buat. Ini adalah suatu kenyataan yang salah dan dangkal. Kerana apa? Kerana apa makna Allah terima tak terima? Makna Allah terima tak terima ni ialah diberi pahala ataupun tidak. Kerana pada solat itu dia ada banyak angle. Dia ada banyak angle. Angle fiqahnya kita buat segala syarat, segala rukun. Tapi belum tentu berpahala solat kita. Tapi daripada sudut taklif, pertanggungjawaban, dah lepas dah solat kita. Maknanya solat subuh tu okey dah selesai, solat subuh pada hari tu dah selesai. Tapi adakah solat subuh itu berpahala ataupun tidak? Itu baru bincang tentang terima atau tak terima solat tu. Tapi solat subuh tu dah buat dengan betul dah. Solat zuhur tu dah buat dengan betul dah. Solat asar tu dah buat dengan betul dah. Dia bukan kita buat cincai-cincai je solat, rukun tak ke mana, syarat tak ke mana. Kemudian kita kata, tak apalah Allah Ta'ala terima lah tu. Itu terpulang pada Allah lah. Tak boleh dia buat suatu statement yang menunjukkan bahawasanya dia dibiarkan dengan kejahilan dia. Kalau seseorang dia biarkan diri dia dengan kejahilan, dengan ilmu fardu ain ni, kemudian dia kata tak apalah begitu. Kalau aku bukannya orang yang alim, dia kata. Contoh, maka kalau aku ada salah sikit dalam solat tu, maka itu adalah urusan Allah, dia kata. Ini adalah suatu kenyataan yang salah. Kalaulah jahil itu adalah suatu excuse bagi setiap orang, maka lebih baiklah kita semua ni jadi jahil. Kalaulah jahil itu satu excuse, baik kita jadi jahil. Kerana jahil tu excuse, maka orang jahil ni tak ada dosa kalau berdasarkan kepada statement dia. Tetapi bukan itu yang sebenar. Yang sebenarnya ialah kita apabila kita tidak mengetahui sesuatu perkara, maka hendaklah kita jangan biarkan diri kita dalam kejahilan tentang perkara tersebut. Maka bila sebut ilmul hal maknanya serta-merta. Serta-merta. Pada asalnya kalimah hal ni serta-merta. Okey. Maknanya kalau dia belum belajar, dia mesti serta-merta belajar. Okay, kalau ikutkan sepatutnya, bagi sebahagian para ulama, bagi yang belum belajar ni, dia buat satu daurah. Daurah dulu. Daurah bagi pelepasan ilmu fardu ain. Daurah khas, daripada pagi sampai malam, bicara tentang kitab ni. Kalau tak habis, sambung esok, 2 hari, 3 hari contohnya. Dia buat daurah bagi selesai dulu. Sama ada selesai tu kitabnya atau begitu kitab selainnya. Tapi secara apa? Secara syarahnya yang ringkas. Maknanya dia panggil daurah qiraatan dulu. Qiraatan wa fahman. Sikit-sikit dulu yang basic, yang ringkas, yang sepatutnya dia tahu. Kemudian barulah disusuli dengan program-program ataupun kelas-kelas yang di attend setiap masa, kerana yang fardu ain dia dah selesai. Okay, kemudian dia belajar lagi, tambah lagi syarahan ataupun tambah lagi ilmunya, peluasan tentang makna-makna dalam kitab tersebut. Itu barulah kita pergi kelas-kelas yang khusus seperti ini. Tapi ala kulli hal sekurang-kurangnya kita dah menggerakkan kaki dan melangkahkan kaki kita untuk mempelajari perkara yang disebut sebagai fardu ain tadi. Maka bila disebut ilmul hal, maknanya suatu ilmu yang mesti diketahui serta-merta jika dia tak pernah belajar. Dan jika dia pernah belajar tetapi dia lupa, juga perlu serta-merta dia buat revision balik. Dia buat murajaah balik. Okay? Ilmu dia murajaah balik. Supaya dia tengok balik, dia tilik balik. Akidahnya, ibadahnya, apa yang kurang, apa yang selama ni salah faham. Boleh jadi kita salah faham. Maka
Kita tengok balik. Sebab tu disebut serta-merta. Kemudian disebut oleh pengarang ala madhhabis sadati syafi'iyah. Atau madhab berdasarkan kepada ulama mazhab Syafi'i. Kerana bila kita sebut mazhab Syafi'i, sebut mazhab Syafi'i bukan semestinya dia kena faham ni. Bukan semestinya apa yang kita amal dalam mazhab ini adalah qaul ataupun perkataan Imam Syafi'i sebiji-sebiji, bukan. Okey, tetapi apa yang kita amal dalam mazhab Syafi'i ini adalah daripada apa yang telah ulama kita saring, ulama Syafi'iyah, menggunakan qawaid, menggunakan usul Imam Syafi'i untuk datang kepada suatu natijah yang dipanggil sebagai aqwal. Sama ada qaul itu adalah qaul yang mu'tamad, adakah qaul itu rajih ataupun qaul itu marjuh dan sebagainya. Yang mana kita tak pergi pada istilah-istilah tu kerana itu bukanlah peringkat kita sekarang ni. Tetapi ala kulli hal dimasukkan dalam kitab Aujazul Mukhtasarat ini adalah qaul-qaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i untuk kita amalkan. Kerana qaul dalam mazhab Syafi'i ini ada banyak. Sebab tu kadang-kadang bila kita jumpa yang pelik sikit daripada diri kita, kita rasa takkanlah macam ni. Solatnya sah, tapi sebenarnya solat dia sah kerana dia ikut qaul yang lain, kita ikut qaul yang lain. Fiqh ni luas. Jadi kalau kita belajar dalam bab fiqh, terutamanya bila kita belajar ilmu fardu ain, kadang-kadang akan datang satu perasaan dalam diri kita, kita tengok pula orang lain ni tak betul, kita je betul kan. Dalam bab fiqh jangan. Okay? Dalam bab fiqh, kadang bab fiqh ni dia terlalu banyak dia punya khilaf-khilaf. Kadang-kadang khilaf dalam mazhab, kadang-kadang khilaf luar mazhab. Khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, khilaf antara mazhab Syafi'i Hanbali ni kadang-kadang kebanyakannya lebih kurangnya mazhab Syafi'i Hanbali. Banyak khilafnya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi contohnya, ataupun mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Maka jangan mudah melenting lah. Bila kita tengok ada orang dia pengamalan dalam fiqh ni dia sedikit berbeza dengan kita. Tetapi daripada sudut akidah, kesemua para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu yang disebut oleh Imam Murtada Az-Zabidi, bahawasanya apabila kita sebut Ahli Sunnah, kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah, umumnya secara mudahnya kita faham ialah pengikut Al-Asy'ariyah dan juga pengikut Al-Maturidiyah. Nak faham lagi ialah mereka yang belajar sifat 20. Mudah. Jadi kita cerita mudah-mudah, mereka yang belajar sifat 20, itulah mereka yang mengikut manhaj ataupun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu fardu ain yang kita bahaskan dalam kitab ini adalah daripada kesimpulan-kesimpulan yang diambil daripada kitab para ulama kita, daripada imam-imam seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, seperti Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, seperti Imam Al-Bulqini rahimahullah, dan juga ada banyak lagi Sadah Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang diguna pakai qaul-qaulnya yang kemudian ditarjih, dan kebanyakan daripada qaul-qaul yang kita guna pakai ini adalah hasil daripada saringan, hasil daripada saringan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, kebanyakannya. Kemudian kita masuk dalam muqaddimah insya-Allah. Dan karangan ini adalah Al-Faqih Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Ibrahim Ar-Rayyi. Beliau ni adalah salah seorang daripada ulama di tanah Afrika. Tanah Afrika dalam mazhab Syafi'i. Karya asal kitab ini adalah daripada seorang ulama yang kemudiannya dipertunjukkan kepada beliau ni, kepada Syekh Abdul Aziz ni, dan diminta izin oleh Syekh Abdul Aziz ni supaya namanya dibubuh. Dan dalam keilmuan itu biasa untuk seorang alim yang lain, kerana mutawadhi', kerana tawaduknya dia,
maka dia tak nak nisbah diri dia pada kitab, maka dia minta izin daripada ulama yang lebih aula daripada dia, yang lebih afdal daripada dia, untuk membaca dan kemudian memberi pengiktirafan pada kitab ini. Maknanya kitab ini memang mengikut mazhab Syafi'iyah, dan kemudian dibubuh namanya supaya dapat dijaga keikhlasan hatinya. Okey. Maka inilah kitab yang terhasil daripada beliau, iaitu kitab Aujazul Mukhtasarat fi Ilmil Hali ala Madhhabil Imami ala Madhhabis Sadati Asy-Syafi'iyah. Baik. Kita pergi terus kepada muqaddimah ataupun pendahuluan, dan saya harap semua dah ada kopi lah kitab ni. Jika kopi kitab ni itu adalah secara soft copy dalam bentuk elektronik, maka kalau dia ada iPad dia boleh salin, dan kalau dia ada hard copy lebih baik untuk dia catatkan dhabit kitab dia, supaya dia tidak terlepas lah. Kadang-kadang kita ni bila kita tak dhabit ni maksudnya kita buat nota. Okey. Kalau kita tak buat nota tu, dia khawatiri kita ni lupa. Kan? Lupa sebab manusia ni memang pelupa. Nama kalimah insan pun daripada kalimah nisyan, kalimah lupa kan. Maka kita ni kadang-kadang lupa. Jadi untuk mengelakkan daripada kita lupa tentang ilmu fardu ain ni, maka adalah lebih elok kita buat dhabit kita. Maka kita catat untuk kita murajaah nanti kelak insya-Allah. Maka kita mula bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Secara asasnya mengapa para ulama setiap kali dia mula kitab, dia mula dengan Bismillah. Dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kerana ada sebab dia. Okay. Yang pertama ialah dimulakan Bismillahirrahmanirrahim ini ialah kerana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Maka setiap perkara yang baik, yang soleh, yang ada nilai kebaikannya, itu jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka pahalanya kurang sempurna. Kalau kita buat kebaikan ikhlas kerana Allah, itu dah bagus dah. Tapi kalau kita tak mula dengan Bismillah, tak mula dengan lafaz Bismillah, sekurang-kurangnya Bismillah, maka pahalanya tu kurang sempurna. Kalau kita tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, maka dapatlah kita pahala yang lebih sempurna. Adapun yang kedua, kerana apa dimula dengan Bismillah? Kerana nak mengikuti Al-Quran. Kerana setiap surah Al-Quran itu, kecuali surah Taubah, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini ada faedahnya, ada manfaatnya, ada sirnya, ada kesannya yang baik pada kehidupan kita jika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah makna Bismillah? Apakah makna Bismillahirrahmanirrahim? Makna Bismillahirrahmanirrahim ialah, takdir dia ialah abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Itu takdir dia ataupun makna di sebaliknya ialah aku mulakan, abtadi'u, aku mulakan. Walaupun dia tak tulis dekat situ abtadi'u, tapi pada maknanya ialah abtadi'u, iaitu aku mulakan. Aku mulakan apa? Aku mulakan perkara baik ini. Okey, dengan apa? Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian kalimah Allah dalam tulisan yang kita sedang baca ni, Allah ini adalah kata nama. Adalah kata nama. Dan ini adalah kata nama yang khas, yang merujuk kepada zat yang kita sembah. Okey, Allah ni adalah kata nama, yang mana kata nama bagi zat yang kita sembah,
yang dialah Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang pencipta sekalian makhluk, yang dialah yang mencipta sekalian makhluk dan dia tidak serupa dengan makhluk dan dia tidak berhajat kepada makhluk-makhluknya. Itulah Allah. Jadi lafaz Allah itu adalah kata nama. Bagi siapa? Bagi zat yang kita sembah. Siapa zat yang kita sembah tu? Allah lah. Nama dia Allah lah. Nama zat, nama Tuhan yang kita sembah tu adalah Allah, nama dia. Okay. Apa makna Allah? Bila kita sebut Allah, Allah, Allah. Apa makna Allah? Allah ni ialah man lahu al-ilahiyah. Man lahu al-ilahiyah. Yang baginya ketuhanan. Kata nama Allah itu maksud dia ialah yang baginya ketuhanan. Apa makna ketuhanan? Ketuhanan ni maknanya ialah yang berkuasa menjadikan sesuatu dari tiada kepada ada. Itu makna Allah. Itu makna Allah. Iaitu yang, sebab bila kita sebut kata nama maksudnya yang lah. Yang ni namanya itu menunjukkan dialah yang mempunyai ketuhanan. Iaitu ketuhanan itu apa makna dia? Ketuhanan itu ialah yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itulah Allah. Selain daripada Allah, tidak bersifat dengan ketuhanan kerana hanya dia Tuhan. Itulah makna la ilaha illallah. Secara ringkas itulah makna la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang makna la ilaha illallah. Maksudnya kita mengiktiraf pada syahadah kita itu la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah, iaitu tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Allah itulah yang bersifat, ilah itulah maknanya yang mengadakan sesuatu dari tiada kepada ada. Dan lafaz ataupun kalimah Allah Ta'ala ini, kalimah Allah ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tak boleh kita namakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Tak boleh. Okey, sesuatu selain Allah dengan Allah. Kerana apa? Kerana kalimah ini adalah kata nama khas bagi Allah. Maka haram seorang itu dia menamakan selain Allah dengan Allah, dan bahkan boleh jatuh murtad. Jika dia orang yang asalnya Islam, boleh jatuh murtad. Contohnya dia bagi manusia yang lain tu, dia panggil manusia lain tu Allah, dia panggil binatang dia Allah, dia namakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Tak boleh. Kerana kalimah ini hanya untuk dia, hanya untuk Tuhan yang kita sembah, iaitu Allah. Sebab tu kita umat Islam tidak redha dengan orang-orang yang bukan Islam, yang Kristian atau selainnya nak menggunakan kalimah Allah bagi nama Tuhan dia. Kerana Kristian dia tidak sembah Allah. Okay, Kristian tak sembah Allah, Yahudi dia tidak sembah Allah. Kerana walaupun mereka boleh jadi kita jumpa Kristian di negara Arab contohnya, mereka menamakan sembahan mereka sebagai Allah, tapi pada hakikatnya itu bukan Allah, kerana Allah Ta'ala menafikan apa yang mereka sembah itu sebagai Allah. Kerana Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala berfirman, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allah tu esa, tidak berbilang, tidak boleh dibelah bahagi. Sedangkan Kristian menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan lah, yang mereka sembah adalah suatu entiti yang ada anak, ada isteri. Kan? Maka entiti yang disembah itu bukan Allah. Walaupun mereka namakan entiti mereka itu sebagai Allah, kita tak kata mereka sembah Allah, kerana entiti yang mereka sembah itu bukan Allah. Itu maksud dia. Jadi tak boleh menamakan selain Allah dengan Allah. Adapun Ar-Rahman, adapun kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahman ni maksudnya ialah kathirur rahmah lil mu'minina wal kafirina fid dunya wa lil mu'minina fil akhirah. Kalimah Ar-Rahman ialah yang banyak, yakni Tuhan itu Allah yang bernama Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman itu maknanya ialah yang banyak memberi rahmat kepada orang beriman dan orang yang tak beriman di dunia. Di dunia ni banyak rahmat kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir daripada perut mak kita selamat pun itu rahmat Allah untuk kita.
Kita lahir daripada rahim mak kita ni dalam keadaan sempurna anggota badan kita. Mata boleh melihat, telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap, tangan boleh bergerak, kaki ada 5 jari, tangan ada 5 jari, buah pinggang sempurna, jantung sempurna. Itu semua adalah rahmat Allah. Itu adalah rahmat Allah untuk manusia ni, hamba-Nya. Dan kemudiannya hamba ini membesar, ada yang muslimin, ada yang kafirin. Tetap juga mereka ni mendapat rahmat Allah. Mereka dapat hirup oksigen, dapat makan, dapat minum, dapat gaji, dapat duit, dapat harta, dapat rumah, dapat kereta, dapat isteri dan sebagainya. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rahmat Allah yang paling besar bagi orang beriman ialah nikmat iman tu. Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu rahmat yang paling besar lah. Yang Allah berikan kepada seseorang adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan berkekalan nikmat itu sehingga dia mati dalam husnul khatimah. Itu yang paling besar sekali. Tetapi di hari akhirat tiada rahmat Allah untuk orang yang tidak beriman. Maknanya ialah apabila telah putus nyawa ataupun telah dicabut roh daripada orang yang tidak beriman di atas muka bumi ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, maka setelah daripada kematiannya itu tidak ada lagi rahmat Allah. Bermula dari alam barzakh sampailah ke alam akhirat, mereka tidak akan ada rahmat. Tidak akan ada rahmat. Maksudnya mereka ini seawal dimasuk dalam kubur ke alam barzakh, mereka ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke hari akhirat, mereka diazab dalam api neraka selama-lamanya. Adapun bagi orang beriman, kalimah Ar-Rahman ini menunjukkan maknanya ialah kathirur rahmah lil mu'minina fil akhirah. Akan tetapi Allah Ta'ala banyak ataupun maha memberi rahmat kepada orang beriman juga di hari akhirat. Kerana apa? Kerana orang beriman ni selagi mana dia mati dalam keadaan dia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar, mengikut akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang yang lemah imannya. Lemah iman ni maksudnya apa? Lemah pengamalannya dalam Islam. Tak solat, tak puasa, berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya. Tapi dia mati dalam keadaan keyakinan pegangannya itu benar. Dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah, dengan akidah Ahli Sunnah Al-Jamaah. Maka orang tersebut di hari akhirat, mereka masih lagi di bawah naungan rahmat Allah. Di bawah naungan rahmat Allah. Hatta kalau dia dimasukkan dalam neraka sekalipun, sebelum dimasukkan dalam syurga, juga dia mendapat rahmat. Kerana apa? Kerana neraka untuk orang beriman tak sama dia punya level dengan orang yang tidak beriman. Azab bagi orang beriman tak sama dengan azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Bahkan mereka tidak akan kekal dalam api neraka, dan ketidakkekalan mereka dalam api neraka itu juga rahmat Allah untuk dia. Dan perakhirannya dia akan masuk dalam syurga, dan masuknya dalam syurga Allah Ta'ala itu juga adalah rahmat Allah untuk dia, untuk orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, mereka setelah mati, maka mati mereka itu adalah mati yang su'ul khatimah, dan mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Adapun makna Ar-Rahim, makna Ar-Rahim ialah yang memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Baik, kalimah Ar-Rahman juga adalah kata nama yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini antara masalah orang Melayu, bukan masalah orang Arab. Walaupun ada juga orang Arab macam tu, tapi kebanyakan orang Melayu. Kenapa saya sebut kebanyakan orang Melayu? Sebab orang Melayu ni, kalau anak dia atau kawan dia atau adik-beradik dia, nama Abdul Rahman, dia akan panggil anaknya tu Rahman, kawannya tu Rahman, adik-beradik dia Ar-Rahman, Rahman. Biasa dia panggil Rahman lah, dia tak ada alif lam. Sama ada dengan alif lam ataupun tidak. Kalimah Rahman ataupun Ar-Rahman ini adalah khas untuk Allah.
adalah khas untuk Allah. Tak boleh kita panggil selain Allah dengan Rahman, kerana nama dia bukan Rahman. Nama orang tu Abdul Rahman, hamba Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Bukan nama dia tu Rahman. Bukan nama dia tu Rahman. Jadi oleh kerana nama dia bukan Rahman, jangan panggil dia Rahman. Okay? Nama dia Abdul Rahman, hamba Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Sebagaimana kalau kita bagi nama anak kita Abdullah, kita tak panggil anak kita Allah. Okay? Kita tak panggil kawan kita Allah. Kita tak panggil cikgu kita Allah. Kita panggil dia Abdullah. Sama juga kalau dia tu nama Abdul Rahman, kita tak panggil dia Rahman. Gitu. Kerana Rahman ini khas untuk Allah. Dia ada beberapa nama yang khas untuk Allah. Seperti Ar-Rahman, seperti Al-Qayyum, okay? Seperti Dzul Jalali wal Ikram, seperti Al-Quddus, seperti Al-Muhyi, seperti Al-Mumit. Ini semua adalah nama-nama yang khas bagi Allah. Tapi ada di kalangan 99 nama Allah ni yang juga boleh diguna pakai bagi makhluk, tetapi daripada sudut makna berbeza. Contoh Rahim. Rahim Allah juga sifatkan Nabi sebagai Rahim, Raufur Rahim. Ini Nabi juga dinamakan Allah Nabi itu Rahim. Allah menamakan Nabi itu Rahim. Tapi Rahim bagi Nabi itu bukan dengan makna Rahim yang sama bagi Allah. Lain maknanya. Tapi Rahim boleh kita panggil manusia, boleh kita panggil kawan kita, ataupun bagi nama pada anak kita Rahim boleh. Bagi Rahim je boleh. Okey. Jadi panggil dia Rahim pun tak ada masalah. Tapi kalau Rahman, jangan bagi nama, jangan panggil orang Abdul Rahman tu dengan Rahman, sebab Rahman tu khas untuk Allah. Abdul Qayyum jangan panggil Qayyum. Okey. Abdul Muhyi jangan panggil Muhyi. Okay, kerana hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat menghidupkan. Itulah sedikit sebanyak ringkasan yang kita jelaskan. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Bukan Bari yang mencipta. Okay, nanti kita jelaskan insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada perkataan pengarang rahimahullah. Kalau Bari itu Khaliq dengan makna ibrazu minal adami ilal wujud, tak boleh cipta. Tapi kita akan jelaskan dengan lebih detail lagi insya-Allah pada sesi yang akan datang. Baik, kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Baik. Kata pengarang alhamdulillah. Alhamdulillah dia ada dua makna di sini. Ada dua makna sini. Okay. Alhamdu ialah kalimah pujian. Kita sebut kat situ segala puji. Okay, tapi puji ni dalam bahasa ada dua. Ada al-madhu dengan alhamdu. Ada beza. Okay, al-madhu dengan alhamdu ada beza. Alhamdu dengan al-madhu ni, beza dia ialah al-madhu, pujian. Okay. Contoh kita kata, kita memuji Nabi. Okay. Kita memuji Nabi. Namdahun Nabi. Namdah. Okay. Kita sebut namdah, maksudnya ialah kita memuji. Okay. Madahna. Kami telah memuji Nabi. Madahna Nabiyya. Contoh. Maksud madah ni ialah kita memuji sesuatu ataupun seseorang akan suatu sifat atau lebih sifatnya, yang mana sifat tersebut elok pekertinya, elok perkara tersebut. Sifat yang elok pada seseorang, sifat yang baik pada seseorang. Contoh, kita puji orang suara sedap kerana sifat dia ada pada diri dia, suara dia memang sedap. Jadi kita pujilah dia, sedapnya suara dia, kan, cantiknya rupa dia, contoh, putihnya warna kulit dia, lurusnya rambut dia, tingginya badan dia. Okay. Itu adalah pujian. Tapi pujian situ bukan alhamdu, pujian situ al-madhu. Pujian situ al-madhu. Bila kita sebut alhamdu,
Maknanya pula ialah kita memuji sesuatu atas suatu pemberian yang diberikan pada kita, yang dia pada asal tidak wajib memberi pada kita tapi dia beri juga. Itu makna alhamdulillah. Okey. Contoh bagi hak Allah, bila kita sebut alhamdulillah, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan sekalian nikmat pada kita yang tak wajib diberikan pada kita tapi diberi juga. Itu makna alhamdulillah. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, pada keyakinan kita, pada tasawuf diri kita, kita sebenarnya sekarang ni sedang memuji Allah di atas rahmatnya dan nikmatnya yang dikurniakan pada kita yang tak wajib dia bagi tapi dia bagi juga. Contoh sekarang, kita ni Allah Ta'ala tak wajib pun bagi kita hidayah. Allah Ta'ala tak wajib pun bagi kita taufik untuk kita berada dalam majlis ilmu seumpama ni. Allah Ta'ala tak wajib juga ciptakan bagi saya ini taufik dan hidayah supaya saya buat kelas juga pada malam ni. Tapi Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala mudahkan benda tu. Mudahkan kita untuk bersama malam ni. Line internet tak putus, suaranya lancar, kitabnya jelas. Itu semua yang Allah beri tu, itu rahmat tu, nikmat Allah bagi kita. Tak wajib dia bagi tapi dia bagi. Maka itu adalah kalimah alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada makna ini adalah alhamdulillah dengan ucapan yang hukumnya sunat kita ucapkan. Sunat bukan wajib, sunat. Kecuali dalam bacaan Al-Fatihah wajiblah. Kecuali dalam bacaan Al-Fatihah wajiblah kita ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau secara biasanya kalimah alhamdulillah itu sunat saja diucapkan. Yang wajibnya bukan ucapan alhamdulillah. Yang wajibnya apa dia? Yang wajibnya adalah kita punya pengamalan kita pada makna alhamdulillah tu. Apa makna dia? Iaitu syukur kita pada Allah, yang syukur itu adalah syukur wajib. Sekadar pengucapan alhamdulillah itu adalah syukur sunat. Sunat je kita dapat duit, alhamdulillah. Sunat je kita dapat anak, kita sebut alhamdulillah. Sunat je. Okey. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya bila kita dapat duit, kita tak gunakan duit kita itu pada perkara maksiat. Itu makna syukur yang wajib. Apa makna syukur yang wajib? Iaitu tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita atas jalan untuk kembali bermaksiat padanya. Itu makna syukur yang wajib. Dapat duit, kita guna untuk infak, kita gunakan untuk sedekah, kita guna untuk tunai nafkah diri kita, anak kita, isteri kita, dua orang tua jika mereka fakir dan miskin. Itu baru syukur yang wajib. Tapi kalau dia keluar gaji, contoh hari ni keluar gaji kan, masuk dalam bank dia pun tekan-tekan mesin ATM, keluar duit RM500, alhamdulillah, dia pun cium duit panas-panas tu kan, kan sedap bau duit tu kan. Alhamdulillah, dia pun ambil 100 dari poket dia, pergi kedai nombor ekor, beli judi. Itu bukan syukur dah tu. Itu dipanggil kufur nikmat. Walaupun dia ucap alhamdulillah, tapi pada perbuatannya dia kufur nikmat. Mulut ucap alhamdulillah, pada perbuatan kufur nikmat. Sama juga bila kita terima anak, dapat anak, isteri kita lahirkan anak, alhamdulillah kita dapat anak. Tapi sekadar mulut ucapan, tapi anak kita tu bila dia membesar, kita biarkan dia, kita tak didik dia dengan ilmu agama, kita lebih utamakan ilmu dunia. Kalau tuition matematik, tuition membaca, tuition Inggeris, tuition sains, bukan main lagi kita hantar beratus-ratus, beribu-ribu, tak apa. Tapi kalau buat ilmu agama, Masya Allah, dia tak didik anak dia. Sedangkan di hari akhirat, anaknya ni akan mempersalahkan dia. Kalau anak itu membesar, tidak berada dalam keadaan yang baik, anaknya meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak baik,
jangan ingat dia lepas di hari akhirat. Kerana anak tu nikmat, maka nikmat anak itu digunakan dengan cara apa? Dengan gunakan cara dia mendidik anak dia, membesarkan anak dia dengan cara yang diperintahkan oleh syarak untuk dibesarkan anak dia. Anak ni bukan dibesarkan supaya anak kita ni jadi jutawan, esok-esok boleh tanggung hidup kita masa mati. Bukan itu. Nabi kata apa? Nabi kata 3 perkara yang apabila seorang anak Adam itu mati, maka 3 tu je yang memberi, masih lagi memberikan manfaat kepada dia dengan izin Allah di hari akhirat. Apa dia? Di dalam kubur dia. Apa dia? Itu amal soleh dia. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah dia. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Nampak tak? Nabi sebut ada anak soleh yang mendoakan dia. Maka kalau dia didik anak tu dengan cara yang ditetapkan oleh syarak, kemudian anak dia tak menjadi juga, itu diserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diusaha nak buat macam mana. Tapi kalaulah anaknya itu langsung tidak diberikan perhatian, dia biarkan, esok kelak anak tu akan dakwa dia. Wahai Allah, ini semua salah bapa aku. Kan? Kita pun larilah. Itu yang Allah Ta'ala berfirman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Manusia ni semua akan lari. Daripada apa? Daripada adik-beradik dia. Daripada apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Daripada mak dia, daripada ayah dia. Wa sahibatihi wa banihi. Daripada isteri dia, pasal tak tunai tanggungjawab, tak syukur dengan nikmat isteri. Wabani, tak syukur dengan nikmat anak, maka dia akan lari pada anak dia, sebab anak dia akan dakwa dia. Semua orang akan mendakwi di hari akhirat kelak. Maka kerana itu kita wajib mensyukuri nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan pada kita, dengan cara kita menggunakan nikmat ini dengan jalan yang Allah Ta'ala kehendak. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb itu adalah kalimah yang menunjukkan kepada ilah. Okey, walaupun pada perbahasan tentang makna lughah, Rabb dan ilah itu mungkin ada sedikit perbezaan, tetapi pada hakikat maknanya Rabb dan ilah itu sama. Rabb adalah ilah, ilah adalah Rabb. Apa bukti dia? Bukti dia mudah dia. Kita masuk Islam, bagi orang yang bukan Islam lah, bila dia masuk Islam, maka dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, iaitu disebut la ilaha illallah. Pada awal nak masuk Islam, ataupun kita sebagai umat Islam sekarang ni, pada ucapan kita di dunia kita kata la ilaha illallah. Tapi apabila kita meninggal dunia, dalam kubur dia tanya man rabbuka, siapa Tuhan kau? Rabb dan ilah tu sama, kerana ilah kita Allah, Rabb kita juga adalah Allah. Jadi bila seorang sebut Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Ilahi Allah, Tuhan aku adalah Allah, Rabb aku adalah Allah, ilah aku adalah Allah, dua-dua sama makna. Tetapi ada masalah yang kita tidak bincang lagi pada malam ni, insya-Allah sikit demi sikit kita akan bincang terhadap golongan yang membezakan Rabb dengan ilah ini untuk mendatangkan kepada satu konklusi pada mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu nanti kita akan cerita. Tapi secara asasnya Rabb ini adalah ilah, Allah. Dan ada satu pembahasan yang panjang dalam masalah ni, tapi kita juga akan bahas dalam bab yang lain nanti insya-Allah. Al-alamin ni maksudnya apa? Sekalian alam. Itu daripada sudut bahasa ni kita fahamlah. Okey, al-alamin ni Tuhan, al-alamin ni adalah sekalian alam. Bila kita sebut Rabbul Alamin, maksudnya Tuhan sekalian alam. Tapi pada makna akidahnya, bila kita sebut alamin, maksudnya adalah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu namanya alam. Jadi kita alam, binatang alam, pokok alam, batu alam, meja alam, rumah alam, awan alam, hujan alam, semua tu alam. Kerana alam itu adalah setiap sesuatu selain Allah.
Maka Allah adalah Tuhan bagi setiap sesuatu. Sebab tu alamin itu disebut sekalian alam. Maknanya setiap sesuatu selain Allah, Tuhannya adalah Allah. Makhluk lah. Cerita dia bahasa mudah, makhluk. Ciptaan Allah, itu Tuhannya adalah Allah. Baik, untuk itu saya rasa cukup sampai setakat ni dulu pada malam ni. Jika ada yang tak faham tentang apa yang kita bincang, boleh tanya. InsyaAllah. Jangan tanya soalan yang luar daripada konteks. Tanya yang kita bincang je malam ni. InsyaAllah silakan. Mimi Charlina ada angkat tangan tadi. Ada soalan ke? Silakan kita open soalan. InsyaAllah 1-2 soalan. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa semua faham insyaAllah. Mudah-mudah aja malam ni. Jadi kita tutup dulu majlis. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Ada page yang missing. Kat mana missing dia? Rasanya tak ada. Mungkin ada yang terflip kot. Ada yang terflip. Boleh jadi. Tapi insyaAllah nanti kita akan tunjuk balik. Kalau ada yang terflip, nanti kita akan betulkan balik. Baik, aku qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wal ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Doa sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا وجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua istiqamah dalam kelas ni insya-Allah. Usahalah jangan bagi ada yang lopong-lopong, lompat-lompangan. Insya-Allah kita cuba untuk istiqamah lah kelas ni 2 minggu sekali insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan forward recording pada sahabat-sahabat semua pada grup insyaAllah. Jangan risau insyaAllah, kita buat rujukan balik ya. Dan kelas-kelas lain pun saya harap dapat istiqamah. Mudah-mudahan Allah bantu kita hingga akhir kita insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua.